Encik, Apa dia? nervous Encik. Tak perlu nervous. Soalan dia senang je. Okey, kejap saya tengok soalan saya ni. Okey, soalan dia macam ni. Soalan dia, bagaimanakah cara untuk kita memulihkan coral reef di Malaysia? Cara kita boleh memulihkan coral reef di Malaysia adalah dengan kita menanam semula coral reef tersebut dengan cara first kita mesti mencari tempat yang sesuai untuk penanaman coral reef. Kedua adalah kita mesti mempunyai bahagian coral reef yang masih hidup. Cara yang boleh dilakukan adalah dengan mengambil sebahagian dari coral reef yang hidup dan melekatkan dia kepada sesuatu substrate seperti batu ataupun yang lain dan meletakkan semula yang kita lekatkan kepada substrate tersebut kembali ke dalam laut dengan keadaan air Okey, macam ada Halo? yang sesuai. Okey, yang okey. tidak terlalu dalam dan tidak Ada terputus-putus ada Siti. dapatnya kan Encik? Macam tersekat je. Ya, macam tersekat sikit. Saya tersekat ke Siti tersekat? Jadi saya ulang kembali kah? Tak apa. Saya dengar. Okey. So betul apa yang Saya you rasa cakap? saya yang tersekat Encik sebab Tak macam apa. semua macam tersekat. Okey. Okey. So satu jawapan yang bernas daripada Siti. Menunjukkan bahawa you ada buat kerja lah. You ada buat kerja, you dah cari maklumat, so you faham apa yang anda telah buat berkenaan dengan coral. Cuma ada 2 soalan lagi untuk rakan awak, tapi dia orang tak sampai lagi. Nantilah saya akan simpan untuk mereka. Setiap pelajar 1 je soalan. Okey, terima kasih kepada Siti. Okey. Terima kasih. Next topik kita akan pergi kepada jellyfish. Jellyfish kita ada 2 orang, iaitu Helenda dengan Elina Wati. Okey, kita mula dengan Helenda. Helenda dulu. Helenda ada? Sini. Okey. Soalan untuk Helenda. Mengapakah jellyfish kurang popular sebagai makanan di Malaysia? Dia kurang jellyfish kurang popular di Malaysia sebab agak-agaknya dia ramai yang tak tahu macam mana nak itu dia proses dia menjadi apa makanan yang dapat maksud saya produk yang dapat dikonsum lah. Yang kedua harga jellyfish yang agak mahal. Pertama mungkin sebab jellyfish ni seperti yang saya cakap ramai yang tak tahu proses dengan kadang-kadang ada yang bermusim jellyfish, kadang-kadang ada yang setengah spesies adalah spesies yang bermusim dan dia juga susah didapati. Sejak dari saya. Okey, terima kasih atas jawapan yang juga bernas. Okey, bagus Helenda. Okey, next kita ada soalan untuk Elina Wati. Sekejap saya tengok soalan. So, apakah bagaimana kita nak promosikan jellyfish sebagai satu haiwan untuk akuarium?
sebab jarang saya tengok jellyfish dijual di kedai aquarium. Apa masalah atau macam mana kita nak promosikan? Macam mana nak promosi? Atau apa kekangan yang ada? Ada masalah dia. Kekangan dia satu sebab dia internet memerlukan punya, lagipun dia punya akuarium sistem dia tu mahal. Macam mana? Dia punya sistem dia tu yang complicated. Dia macam jellyfish tu dia ada tank sendiri untuk jaga. maksudnya adakah dia punya memang tank, lepas tu dia memerlukan tank lagi? apa Encik? Apa lagi dia perlukan? Tank, lepas tu dia air masin dia. Air masin sebab dia memang hidup dalam air masin. Jadi sistem untuk tank dia tu. Itu je dari saya, Encik. Okey, terima kasih Alina. Tak berapa line internet teruk dekat college ni. Tak apa. So basically satu halangan utama adalah kerana kos lah, kos dan sistem yang agak rumit. Tapi you rasa kita boleh buat ke di Malaysia? Ni ada soalan tambahan pula tu. Malaysia boleh ke jellyfish aquarium? Rasa boleh kot. Boleh ke tak? Dapat dengar Elina? Kemungkinan besar boleh. Dapat tapi stuck Encik. Ya. Okey. Alright. Thank you Elina. Kita dah selesai dua topik, iaitu coral dengan jellyfish. So kita akan pergi ke topik seterusnya, iaitu katak. Katak. Topik katak kita ada dua orang yang terlibat, iaitu siapa dah? Leonard dengan Joseph. Siapa? Joseph tak ada hari ni. Mana Leonard hilang? Leonard je Hello. Ya, Leonard. Okey. Dengar ke, Cik? Okey, dengar. Tak berapa kuat tapi tak apa. Okey, soalan saya, kenapa katak tidak ada dalam menu di restoran di Malaysia? Ada tak? Misalnya tu yang tiada tu mungkin dari Muslim punya restoran memang tak ada lah. Kalau sebab dia ni adalah salah satu makanan eksotik, jadi tak semua tempat yang ada lah, Cik. Bintulu ada? Cuma certain macam Bintulu, yang tu saya tak pasti. Tapi dekat Kuching ada tu, Encik. Dekat Sibu ada katak tempat yang eksotik. Ya. Okey, ada tak potensi untuk industri katak di Malaysia? Potensi tu memang ada, sebab dari segi saya punya pengalaman makan, memang dia rasa ada macam di antara ikan dengan ayam. So satu lagi dia bergantung dengan persepsi masyarakat juga, sebab katak ni orang fikir dia macam menggelikan, tapi kalau di culture dengan cara yang culture secara lestari, mungkin kita boleh commercial katak ini. Okey, Leonard. Terima kasih atas jawapan. Alright. Terima kasih, Cik. Next topik
kita akan pergi kepada seahorse, kuda laut. Kuda laut kita ada Hafi dengan Anderson. Ada sini dua-dua. Anderson tak ada? Ada. Okay. So kita mula dengan Hafi dulu. Okay, boleh cerita sikit. Ada peluang tak industri kuda laut di Malaysia? Bagi saya cek, kalau dia dapat culture dengan bagus ataupun dengan baik, kemungkinan Malaysia dapat apa soalan cek tadi, apa nama? Ada peluang tak industri kuda laut di Malaysia? Kalau ada dari segi industri apa? Industri apa? Untuk jadi makanan ke, untuk jadi aquarium ke, untuk jadi ubat ke, apa yang sesuai untuk dia? Bagi saya cek, kalau dia dapat culture dengan baik, kemungkinan Malaysia ni dapat potensi untuk ni culture dengan seahorse. Dari segi, kalau saya tengok, kalau saya cari banyak informasi, kebanyakannya seahorse ni mempunyai banyak kelebihan, antaranya untuk dari segi perubatan dan dia juga seahorse ni boleh dijadikan sebagai ornamental fish dalam aquarium sebagai hobi. Sebab apa yang saya tengok, kebanyakan yang seahorse yang cantik-cantik, maksudnya yang keluaran dia cantik, dia mungkin jadi ornamental, dan mana yang dia kelebihan dia yang selalu untuk sebagai kelebihan seahorse ni, dia mungkin jadi sebagai perubatan ataupun yang boleh dimakan untuk orang lah. Dan apa yang saya tahu, yang kebanyakan seahorse ni dia dijual dalam bentuk bentuk natural lah, maksudnya yang dia tak perlu potong, dia tak perlu apa-apa ataupun dia tak perlu potong mana-mana. Dia dijual dalam bentuk natural, bentuk asal. Dia just perlu direndam, lepas dikeringkan, lepas dia masuk dalam paket. Itu je. Okey, terima kasih Hafi. Untuk pengetahuan semua, Hafi dengan Anderson ni dia buat presentation yang paling lama. 40 minit presentation. Saya suruh buat 10 minit dia buat satu kuliah, tapi baguslah. Okey. So ada saya nak masukkan apa? saya masukkan semuanya. tak apa. So itu ada dalam YouTube, nanti anda boleh cek kalau nak tengok. Okey, soalan untuk Anderson. Okey, mudah ke Anderson untuk ternak kuda laut ni, berdasarkan kepada apa yang anda jumpa daripada internet? Saya nak ternak kuda laut ni, dia tidak semudah yang kita sangkakan sebab dia memerlukan certain factor, macam dia kena temperature dia kena betul, salinity dia pun kena tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. And then untuk tank, saya rasa kebanyakan diorang guna tank culture kalau yang dekat jauh ataupun di luar laut. Saya rasa susah sikit lah untuk kita culture seahorse yang sungai. So seahorse ni adalah marine kan? Marine Yes. So dia perlukan penjagaan salinity semualah. Okey Anderson, terima kasih atas jawapan. Kita dah tamat beberapa topik ya. So kita tinggal lagi 2 topik saja. Seterusnya adalah topik lintah. Lintah kita ada Edward
dengan Edmund. So siapa nak dulu ni? Saya. Edward Okey. Okey, soalan untuk Edward. Okey, adakah lintah hanya sebagai perubatan tradisional? Jawapan saya tidak, Encik. Sebab lintah ni sekarang dia ada banyak kegunaan. Antaranya adalah yang pertama, dia terlibat dalam untuk perubatan moden sekarang. Dan juga seterusnya dia terlibat dalam material untuk bahan kosmetik dan juga makanan. Ya, makanan tu terutamanya di China lah. Sebab kat Malaysia saya rasa belum ada orang makan lintah ni. Jadi itulah. Oh, China orang makan lintah dah. Ya, Dimasak lah, dimasak. Ya. Okey, Edward, thank you. Okey, soalan untuk Edmund. Okey. Selamat pagi, Encik. Ya, selamat pagi. Apakah potensi kita ternak lintah di Malaysia? Untuk potensi itu, actually di Semenanjung sebelum ni sudah ada kolam lintah berdasarkan surat khabar tu, dan dia sudah pernah ada pengeluaran lintah lah, tapi untuk lokal saja. Untuk apa? Untuk makan ke? Untuk produk ke? Untuk apa? Untuk produk, Cik. Tradisional? Ya. Yeah. Kegunaan luar. Kegunaan luar. Okay. Itu je, yang lain tak ada? Apa potensi lain macam mana? You tengok dari segi potensi, ada pasaran kah? Kalau sebut daripada potensi global, sebelum ni di negara Eropah dengan Amerika, dia orang pelopori lintah untuk kegunaan macam ekstrak lintah tu, enzim-enzim dari lintah tu untuk produk kosmetik dan especially untuk kegunaan surgery. Lepas tu Middle East dia macam gunaan itu sama, kecuali China, negara Asia, mereka mau tu consume the lintah lah. Okay. So Malaysia belum lah ya? Malaysia belum makan lintah ni kan? Tak ada kan? Ya. Tak ada. Okay, so thank you Edmund dengan Edward. Okay. So kita ke topik yang terakhir kita adalah terapin. Terapin iaitu Petrusson dengan Lusrandi. Lu tak ada? Sini. Oh ada. Okay. So Petrusson, soalannya, okey, kenapakah labi-labi ni tidak ada dalam menu di Malaysia, makanan di Malaysia? Menurut pengalaman sebelum ni, dia ada, terutamanya di restoran-restoran Cina. Okey. Sebab orang makan ni untuk kepentingan kesihatan sebenarnya, sebab dia ada khasiat tersendiri. Dia biasa dia buat apa? Dia buat sup ke? Dia goreng ke apa? Sup dengan stew. Stew lah. Jenis yang berair lah. Jenis berair. Yang berair. Okey. So ada potensi tak dia di Malaysia sebagai menu makanan? Untuk potensi yang lebih besar saya rasa kurang lah, sebab yang makan ni pun majoriti masyarakat Cina. Ada juga yang Dayak yang makan, cuma dorang just makan je lah. Dorang tak tahu apa dia punya khasiat tu. Okey, bukan makanan popular lah untuk hanya orang Cina saja yang minat yang makan ni. Okey, terima kasih Petrusson. Okey, Lusrandi, soalan yang terakhir kita nak tanya. Ada tak potensi untuk ternakan labi-labi di Malaysia? Pagi, Jack. Ya, pagi. Untuk di Malaysia ada potensi, tapi untuk ternak labi-labi ni mengambil masa yang agak lama.
Ah, Ya, tak ada apa-apa dengar. mungkin tidak untuk dapat dengar kan Cik? Tak. Ada potensi macam mana? Ada potensi ke tak? Ada boleh tak diternak di Malaysia? Ya, bagi saya tak boleh Cik. Dia macam kurang menguntungkan sebab untuk ternak ni mengambil masa yang lama dan makan banyak kos lah dekat situ. Oh, dia berapa lama dia nak ternak tu? Mengambil masa bertahun juga Cik untuk dia dijual di pasaran. Membesar tu membesar. So kos tinggi lah Ya. Biasa ternak guna sistem apa dia? Dia ternak dalam sangkar ke, dalam kolam ke, macam mana? Cash culture. Ya. Cash. Kumpul. Dia macam dalam tangki simen je. Tangki sistem tangki Tangki ya. Okey. Okey, terima kasih Dr. Andi atas jawapan. Okey.